الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin-muslimat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, iaitu satu dorongan untuk kita melaksanakan ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, malah kita berusaha melakukan perkara-perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh, solat, di mana orang yang beroleh taufik daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala, mereka akan berusaha untuk melaksanakan solat dengan cara yang terbaik, iaitu solat dilakukan secara berjemaah di masjid maupun di surau yang dihadiri oleh orang ramai. Tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, ya, mudah-mudahan kita semua inilah di kalangan hamba Allah yang beroleh taufik daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Untuk malam ni lah kita dapat hadir. Untuk esok, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum, tadi dah mula disebarkan berkeliling daripada JAIS dan PKBB, kan. Bermula subuh esok, semua aktiviti surau maupun masjid ditangguhkan. Bukan hanya program-program pengimarahan, malah termasuk juga solat fardu, solat Jumaat, berjemaah dan sebagainya. Kalau semalam petang mula heboh tentang PKPB yang diumumkan oleh pihak MKN. Ketika itu pun nampak dah orang kelang kabut, sibuk dan sebagainya. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, semalam antara pihak yang agak kelang kabut, tuan-tuan tahu siapa? Pengantin yang nak bernikah hari Sabtu. Kelang kabut, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Petang semalam juga telefon, Ustaz, ni macam mana ni Ustaz? Kan, boleh tak nikah esok Ustaz? Maknanya hari ni lah, pagi tadi kan. Boleh tak nikah esok? Sebab kalau tunggu hari Sabtu memang tak boleh dah. Hari ni saja terakhir. Rabu dah tak boleh dah, apatah lagi hari Sabtu. Memang semalam dalam grup PPP, Penolong Pendaftar Perkahwinan Daerah Petaling, memang grup tersebut agak aktif. Pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Dan rata-rata mana-mana pasangan yang asalnya nak bernikah pada hari Sabtu, memang mereka semua ambil kesempatan. Hari ni juga nak nikah. Malah ada yang mohon hari ni juga nikah pun ada, kan. Memang kelang kabut, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya sendiri pun diam-diam 4 pasangan juga. Kan, pukul 10, pukul 11, pukul 12. Kan, pukul 12. Ada satu pasangan tu, hari ni dia buat pengesahan, terus ke JAIS, dapat kebenaran, petang tadi nikah. Pukul 3.30. Selesai, kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, mereka golongan yang paling kelang kabut sedikit lah, kan. Pagi tadi kan, saya terlepas pandang sebenarnya, ini kongsi sikit lah. Saya terlepas pandang, saya ingatkan hari Sabtu ni ada seorang ni punya, ada 2 orang. Semalam telefon seorang, yang pagi tadi dia telefon lagi. Dan orang lain pula lah yang nak nikah. Ni macam mana Ustaz? Dan hari Sabtu ni macam tak boleh je nak nikah. Saya kata kalau boleh nikahlah hari ni. Hari ni terkejut dia kan. Hari ni kan, yelah kalau boleh hari ni lah, esok dah tak boleh. Kan, kalau boleh usahakan juga lah. Paling-paling lewat pukul 12 ke. Kan, sebab petang saya nak kena hantar borang ke pejabat agama. Dia terkedu bila dengar kan. Bila saya tanya lelaki mana?
lelaki Labuan Dagang. Tak apalah, masih lagi Selangor. Kalau Johor ke, negeri lain ke, mungkin susah sikit lah. Tapi Alhamdulillah, sempat juga datang pukul 12 sampai ke masjid. Kan, berjaya melaksanakan majlis bermula lebih kurang 12.30 macam itulah. Dan 12.30. Dekat-dekat nak azan Zuhur tu selesai. Alhamdulillah. Dah selesai pasangan yang ketiga. Kan. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Petang ni isu lain pula. Kan. Grup lain pula yang aktif. Grup masjid. Grup surau. Kalau saya ada satu lagi. Grup pengurus masjid. Kan. Mula aktif. Bertalu-talu soalan dan sebagainya. Memang masing-masing bertanya bila nak keluar kenyataan daripada JAIS macam mana esok boleh ke tak dan macam-macam. Tapi bila dah keluar surat daripada JAIS tu, Alhamdulillah. Maknanya kita akur dan kita menerima lah. Dan kalau masa Kelang dulu, dia terus serta-merta bermula daripada Maghrib. Kan? Tapi kalau tadi tu diberitahu bermula Maghrib, Kelang Kabut juga. Dan tapi Alhamdulillah, maknanya bermula esok subuh. Kan? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apapun kita kena reda lah. Ini keputusan yang ditetapkan oleh pihak ulil amri, pihak pemerintah. Walaupun kita tidak dibenarkan untuk solat berjemaah di surau maupun di masjid, namun kita masih lagi boleh berjemaah di rumah. Jadi ambil juga peluang, ambillah juga kesempatan untuk teruskan solat berjemaah. Tak apalah nak buat macam mana. Nanti hari Jumaat kita pun tak boleh nak melaksanakan solat Jumaat. Kalau ikut bahasa yang digunakan itu, ditangguhkan solat Jumaat. Ditangguhkan solat Jumaat. Namun dikehendaki menggantikannya dengan solat Zuhur. Kan? Ambillah kesempatan. Jangan Jumaat tak payah buat, langsung tak payah. Tak ada. Kan? Kita masih lagi boleh beribadah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Ini kita kena anggap sebagai satu ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun sebelum ni nampak dah macam selesa, macam dah tenang, macam dah berkurangan, tapi apakan daya, kita hanya mampu merancang, Allah Ta'ala yang menentukan segala-galanya. Kes hari ini, kalau tak salah 650, betul? 650 kes yang sudah terkumpul, 16,880. Nak cecah 10,000 tu lambat. Sekali dah cecah 10,000, cepat je. Kan? Ini baru seminggu lebih dah cecah 16,000. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, teruslah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala pelihara kita, Allah Taala lindungi kita, bukan hanya diri kita, malah termasuk juga ahli keluarga kita. Insya-Allah. Baik tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dikasihi sekalian. Saya sebenarnya merancang nak sentuh sedikit berkaitan dengan Syiah. Sebab dalam kisah Saidina Ali ini ada juga dikaitkan dengan Syiah. Walaupun nama Syiah ketika itu belum muncul. Tapi penyokong-penyokong fanatiknya sudah ada. Malah mereka lah sebenarnya yang menyebabkan kekacauan sehingga berlakunya peperangan sifil. Sebelum tu, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, supaya kita lebih jelas. Kalau sebelum ni, biasa kita mendengar, malah kita sendiri pun, bila disebut nama Saidina Ali bin Abi Talib, apa doa yang kita ucapkan? Karramallahu wajhah. Maksudnya, semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Tapi kalau dikaji-kaji, rupanya di sana ada juga di kalangan ulama yang tidak bersetuju. Dan dengan doa tersebut, cara umumnya kita boleh bagi pada dua kumpulan. Satu yang tidak bersetuju dengan doa karramallahu wajhah. Sebaliknya hendaklah mengekalkan doa radhiyallahu anhu. Dan satu kumpulan setuju. Baik, kumpulan yang tidak bersetuju antara hujahnya, iaitu untuk menghindari yang menjadi kebiasaan oleh orang-orang Syiah. Di mana dikatakan orang-orang Syiah bila disebut nama Saidina Ali, mereka akan mendoakan karramallahu wajhah. Jadi untuk kita tidak meniru dan kata-kata ataupun perbuatan orang-orang Syiah, maka janganlah kita menyebut ataupun mendoakan dengan karramallahu wajhah. Tak nafikan doa itu bagus. Tapi oleh kerana dilakukan oleh golongan Syiah, maka kalau boleh elak. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah alasan ataupun hujah yang menyatakan Saidina Ali didoakan dengan karramallahu wajhah kerana Saidina Ali tidak pernah
memuja ataupun menyembah berhala, sedangkan di sana ada lagi sahabat-sahabat lain yang tidak pernah menyembah berhala. Antaranya adalah Saidina Abu Bakar. Tapi kenapa pula Saidina Abu Bakar tetap didoakan dengan radhiyallahu anhu? Tidak doa dengan karramallahu wajhah. Kalaulah alasan doa karramallahu wajhah itu kerana Saidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Itu dua. Yang ketiga pula, kalau dilihat di dalam Al-Quran ada beberapa tempat bila menggambarkan ataupun mengisahkan tentang sahabat, Allah Ta'ala sebut antaranya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Ta'ala reda kepada mereka dan mereka juga reda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Antaranya dalam surah Al-Bayyinah. Seolah-olah itu satu petunjuk di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita bila disebut nama sahabat, doanya adalah radhiyallahu anhu. Jadi dalam perkara ini perlulah disamakan semua sahabat dengan radhiyallahu anhu. Wallahu alam. Itu hujah bagi golongan yang tidak bersetuju Saidina Ali didoakan dengan karramallahu wajhah. Manakala kumpulan yang bersetuju pula, kan? Hujah mereka yang pertama, karramallahu wajhah itu adalah sebagai satu penghormatan kepada Saidina Ali kerana Saidina Ali tidak pernah menyembah berhala. Itu yang pertama, hujah mereka. Yang kedua, karramallahu wajhah itu juga merupakan satu gelaran kepada Saidina Ali. Kan, memandangkan Saidina Ali ini merupakan kanak-kanak pertama yang memeluk Islam. Maka sebab itulah gelarannya adalah karramallahu wajhah. Sahabat-sahabat lain pun masing-masing ada gelaran yang tersendiri. Saidina Abu Bakar As-Siddiq, Saidina Umar Al-Faruq dan sebagainya. Jadi gelaran yang diberikan kepada Saidina Ali adalah karramallahu wajhah yang sekaligus merupakan doa ke atasnya. Dua. Yang ketiga pula ada yang menyatakan ianya sebagai satu tindak balas golongan Ahlussunnah wal Jamaah di atas perbuatan ataupun ungkapan yang dikeluarkan oleh golongan Nawasib. Golongan Nawasib ini adalah golongan yang mencela ahli bait. Terutamanya bila disebut nama Saidina Ali, mereka akan menyatakan qabbahallahu wajhah. Semoga Allah Ta'ala membinasakan wajahnya. Mereka doakan Saidina Ali dengan doa sebegitu. Maka sebagai satu reaksi golongan Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka menyebut bila disebut nama Saidina Ali, karramallahu wajhah. Semoga Allah Ta'ala memuliakan wajahnya. Baik, jadi di situ ada dua pendapat. Kan? Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila kita timbang antara kedua pendapat tadi, mana yang lebih baik? Ada pendapat menyatakan pendapat yang pertama. Maknanya kita menyamakan bila disebut nama sahabat, doanya tetap karramallahu wajhah. Tapi tidaklah salah bila kita menyebut nama Saidina Ali karramallahu wajhah. Kan tadi maknanya bila disebut nama Saidina Ali radhiyallahu anhu, maka itu adalah lebih utama lagi. Sebab itulah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu alam. Jadi kita yang dah belajar, kita yang tahu, bermakna pelan-pelanlah kita ubah. Bila disebut nama Saidina Ali radhiyallahu anhu. Kan wallahu alam. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Tentang Syiah ini, sebab kalau nak ikut sejarahnya, ianya bermula ketika Khalifah Saidina Osman lagi, kan? Yang dibawa oleh seorang Yahudi Yaman yang bernama Abdullah bin Sabah. Kan? Dia datang, dia ni asalnya adalah pendeta Yahudi, rahib Yahudi. Kan? Mungkinlah kerana dia sudah tidak lagi mendapat sokongan dan sebagainya, maka dia pun datang ke Madinah dan mengaku dirinya sebagai seorang Islam. Tapi dia munafik. Kan? Munafik khalisun. Maknanya munafik yang benar-benar munafik lah. Dia bukan Islam. Dia bukan ada iman langsung. Tidak ada. Dia sekadar berpura-pura sahaja. Kan kalau sekarang ini, munafik itu boleh dibagi pada dua. Satu, munafik khalisun. Yang munafik yang betul-betul munafik. Cuma dia berpura-pura sahaja Islam. Dia memang munafik. Maknanya dia bukan Islam. Pura-pura saja. Kerana ada kepentingan-kepentingan tertentu. Satu lagi, munafik pada amal. Kan? Dia Islam. Cuma amalan dia mengamalkan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang munafik. Kan? Dia Islam.
Kan? Dia solat, tapi dalam sama melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu munafik dari sudut amal lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Abdullah bin Sabah ini, dia antara yang membawa fahaman menyatakan bahawa yang patut menjadi khalifah sesudah Nabi adalah Saidina Ali. Kan? Dia yang memulakannya. Dia yang membawa dan menyebarkan fahaman tersebut kepada orang ramai. Dan dia juga yang menimbulkan kekacauan di zaman Saidina Uthman bin Affan. Dan Saidina Uthman di peringkat awal menyedari perkara ini. Lalu Saidina Uthman menghalau dia keluar daripada Madinah dan dia pergi ke Mesir. Dan di Mesir dia berjaya mengumpulkan pengikut-pengikutnya yang lebih ramai. Ramailah yang terpedaya dengan hasutannya, lalu dia menimbulkan pemberontakan daripada Mesir, akhirnya sampailah ke Madinah. Dan kalau nak ikutnya, memang Abdullah bin Sabah dan kumpulannya lah yang bertanggungjawab membunuh Saidina Uthman. Kan? Tetapi selepas mereka membunuh, mereka menyusup masuk sebagai kumpulan Saidina Ali bin Abi Thalib. Dan Saidina Ali menyedari perkara tersebut. Tapi bagi Saidina Ali, perkara utama yang perlu dilakukan adalah menyatu padukan umat Islam di awal pemerintahannya. Sebab itu Muawiyah bin Abi Sufyan dia tidak mahu lagi melakukan bai'ah kepada Saidina Ali kerana ia menuntut supaya Saidina Ali membalas ataupun menghukum orang yang bertanggungjawab membunuh Saidina Uthman. Sebab Muawiyah ini adalah sepupu kepada Saidina Uthman. Tapi bagi Saidina Ali lain pula. Maka dipendekkan cerita, akhirnya nanti itu yang menyebabkan berlaku peperangan Siffin. Tapi sebenarnya peperangan Siffin juga adalah hasutan yang dilakukan oleh kumpulan Abdullah bin Sabah ini. Nama bagus tuan-tuan, Abdullah. Kan? Tapi itulah jahat sungguh. Dia Yahudi kan, yang hanya berpura-pura sebagai Islam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, jadi dialah yang menimbulkan fahaman-fahaman sehingga sampai tak mengagung-agungkan Saidina Ali. Malah menyamakan Saidina Ali dengan Tuhan. Apatah lagi sesudah kewafatan Saidina Ali. Sebenarnya di zaman Saidina Ali pun menyedari tentang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Sabah ini. Sehingga Saidina Ali sendiri pun pernah menghalau keluar daripada Madinah. Lalu dia pergi ke Madian. Setelah kewafatan Saidina Ali pun dibunuh. Dia datang semula ke Madinah. Mulalah dia membawa fahaman-fahaman baru yang bertujuan untuk mengagung-agungkan Saidina Ali. Dan selepas daripada itu barulah timbul istilah Syiah. Ketika di zaman Saidina Ali hanya dikenali sebagai golongan Sabaiyah. Kan Sabaiyah, Sabah tadilah, Abdullah bin Sabah tadi. Jadi dikenali dengan golongan Sabaiyah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita ikut fatwa, bukan Selangor je, malah boleh dikatakan seluruh negeri di Malaysia ni pun telah memfatwakan Syiah ini sudah terkeluar daripada Islam. Selangor sendiri pun dikatakan pernah 3 kali mengeluarkan fatwa tentang fahaman Syiah yang dianggap terkeluar daripada ajaran Islam pada 24 September 1998 dan 1998. Kemudian fatwa Sirah berkaitan ajaran Syiah, maknanya dari segi lafaz itu diperbaiki supaya lebih berkesan. Ini dilakukan pada 17 Oktober 2013. Kemudian fatwa Sirah berkaitan ajaran Syiah di negeri Selangor, pindaan yang dilakukan pada 26 April 2018. Jadi itu dah jelas. Kalau kita lihat sekarang ini sebenarnya memang ada gerakan-gerakan untuk menyebarkan fahaman Syiah dalam masyarakat Melayu. Kan baru ni nak kata baru tu tidaklah, bulan lepas ada ikut satu seminar berkaitan dengan ajaran sesat yang ada di Selangor dan dibentangkan 3 kumpulan, iaitu kumpulan Syiah, yang keduanya misioneri Hindu. Kan kita biasa dengan misioneri Kristian, ini Hindu. Hindu pun sekarang ni dah mula dah. Kan itu yang saya ingat 2-3 bulan lepas ada diviralkan, macam kuil, macam gereja, macam masjid, dan menghimpunkan semua agama-agama utama di dunia di situ. Ada orang Islam, ada orang Hindu, ada orang Kristian dan sebagainya. Masing-masing. Kan? Dan menganggap semua agama adalah sama. Cuma cara pembawaan saja yang berbeza. Tapi matlamannya adalah sama. Ini bahaya.
Dan satu lagi yang dibentangkan adalah berkenaan dengan etis. Fahaman yang menganggap tiada Tuhan. Ini pun dah mula tersebar sebenarnya. Malah antara yang mengikut pun adalah di kalangan orang Melayu. Na'udzubillah min zalik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kata salah memang ada persatuan Syiah. Saya tak ingat nama dia tu. Kan? Tapi yang pasti di belakang itu ada Syiah Malaysia. Kan, Syiah Malaysia. Tahun lepas ketika sambutan Hari Karbala ada beberapa orang Malaysia yang pergi siap tebarkan jalur gemilang lagi kan di sana. Tahun ni tak boleh nak pergi sebab PKP kan. Tapi dikatakan mereka tetap mengadakan sambutan Hari Karbala di satu tempat yang tertutup. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Saya kongsikan sedikitlah tentang penyelewengan kumpulan Syiah ini supaya kita lebih jelas. Sekurang-kurangnya bila ditanya apa dia kesesatan Syiah, maka kita tahulah sikit-sikit kan. Janganlah entahlah kan fatwa kata haramlah itu ya. Tapi ditanya apa dia, kita tak tahu. Jadi sekurang-kurangnya kita tahulah sikit-sikit. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kongsikan secara ringkas. Antaranya yang pertama disebut sini tentang khalifah selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita Ahlussunnah wal Jamaah meyakini dan berpegang bahawa khalifah sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah bermula daripada Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman dan kemudian Saidina Ali. Itu yang termaktub dan kita meyakini. Kerana perkara itu adalah ijma' ulama'. Malah sahabat-sahabat ketika itu pun bersetuju. Semuanya melakukan bai'ah. Kenapa yang mula-mula Saidina Abu Bakar? Ada sebabnya. Kenapa lepas tu Saidina Umar pun ada sebabnya. Semua umat Islam ketika itu melakukan bai'ah. Tak ada yang bantah. Itu keyakinan kita lah Ahlussunnah wal Jamaah. Tetapi bagi golongan Ahlussunnah pula, mereka berpendapat khalifah sesudah Rasulullah sepatutnya adalah Saidina Ali. Lalu dia timbulkanlah. Ini sebenarnya yang ditimbulkan oleh Abdullah bin Sabah yang akhirnya menjadi fahaman golongan Syiah sehingga kini. Di mana mereka mendakwa ada wasiat daripada Nabi yang sepatutnya menggantikan Nabi adalah Saidina Ali. Lalu diukirlah tentang kisah di Sakifah Bani Sa'adah di mana antara orang-orang Ansar dengan orang Muhajirin antaranya adalah Saidina Abu Bakar dan juga Saidina Umar. Ketika itu Saidina Ali sedang menguruskan jenazah Nabi SAW di rumah. Jadi Saidina Ali tidak dapat turut serta dalam perbincangan tersebut. Yang akhirnya orang ramai melantik Saidina Abu Bakar menjadi khalifah. Maka itu diungkit. Kan? Dengan menyalahkan Saidina Abu Bakar dan juga Saidina Umar. Malah mereka menuduh Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar termasuk juga Saidina Osman sebagai merampas hak jawatan khalifah daripada Saidina Ali bin Abi Thalib. Kan? Malah mereka menuduh dan menganggap Saidina Abu Bakar dan Saidina Umar terutamanya sebagai berhala Quraisy. Dan mereka sering berdoa melaknat Saidina Abu Bakar dan juga Saidina Umar. Sedangkan mereka sahabat besar. Ini perbezaan antara kita dengan mereka kan. Itu khalifah. Yang kedua, kita meyakini bahawa Al-Quran yang ada sekarang ini adalah lengkap. Di mana para sahabat telah berusaha untuk menghimpunkannya dengan sempurna tanpa ada yang tertinggal. Sebab itu kalau kita lihat usaha pengumpulan Al-Quran yang bermula daripada zaman Saidina Bakar, kemudian dikemaskan lagi di zaman Saidina Osman, sudah lengkap. Sebab itu dikenali dengan Mashaf Osmani, kan? Lengkap dah. Tapi bagi Syiah mereka menyatakan tidak lengkap. Malah ada yang dibuang. Antara yang dibuang mereka dakwa adalah surah Al-Wilayah. Surah Al-Wilayah. Yang mereka dakwa surah Al-Wilayah itu banyak menceritakan tentang Saidina Ali yang patutnya menjadi khalifah yang menggantikan Nabi SAW. Bukan sekadar itu, mereka menyatakan bahawa Al-Quran yang ada pada kita ni, golongan Ahlussunnah wal Jamaah, tidak lengkap. Yang lengkap ni pada mereka. Kan? Yang dikenali sebagai Mushaf Fatimah. Dan mereka mendakwa Mushaf Fatimah itu lebih besar daripada Al-Quran. 3 kali ganda. Kalau Al-Quran ada 6,000 lebih. Kan? 6,000 lebih ayatnya. Bermakna Mushaf Fatimah itu 3 kali ganda, lebih kurang ada 18,000 ayat. Kan? Mereka kata itulah yang lengkap. Sebab sesudah kewafatan Nabi, masih lagi diturunkan wahyu kepada Saidina Ali.
Kan? Maka Sayyidina Ali menghimpunkan. Sebab itu mereka menyatakan Al-Quran yang ada pada kita tak lengkap. Sedangkan itu tak betul. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian seterusnya berkaitan dengan rukun Islam. Rukun Islam. Walaupun dalam Al-Quran tidak menyebut rukun Islam secara terperinci. Yang pertama ni, yang kedua ni, yang ketiga ni. Tapi disebut dalam hadis Nabi. Kan? Disebut secara terperinci. Akhbirni anil Islam. Maka Nabi pun sebut. Al-Islamu anta syahada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah dan sebagainya sampailah kepada haji. 5 kan, mengucap 2 kalimah syahadah, solat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, membayar haji, membayar zakat dan juga haji. Tapi bagi golongan Syiah, rukun Islam mereka 5 juga. Yang pertama solat. Tapi solat 3 waktu. 3 waktu. Kenapa 3 waktu? Zuhur, Asar, Jamaah. 1 waktu. Kan? Maghrib, Isyak, Jamaah 1 waktu. Itu yang jadi 3 waktu. Sebab mereka berpendapat hidup ini juga adalah musafir. Musafir kan boleh Jamaah. Kan? Pandai-pandai je orang kan. Puasa bulan Ramadan, membayar zakat, haji. Dan satu lagi iaitu surah wilayah. Surah wilayah yang mereka kata tidak ada dalam Quran Al-Sunnah, itu dianggap oleh golongan Syiah sebagai salah satu rukun Islam. Kan teruk mereka ni. Kemudian rukun iman. Kita ada 6 kan. Beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada Rasul, hari kiamat dan juga qada dan qadar. Tapi mereka cuma ada 5. Yang pertama tauhid. Yang kedua kenabian. Yang ketiga imamah. Imamah ni maksudnya imam-imam mereka. Yang 12 tu lah. Kan bermula Sayyidina Ali, Sayyidina Husain, Sayyidina Hasan, Ali bin Husain, sampailah yang terakhir yang 12 tu. Mereka meyakini mereka semua itu adalah maksum. Malah mereka menyamakan Sayyidina Ali seperti Allah, seperti Tuhan. Ini fahaman yang asalnya dibawa oleh Abdullah bin Sabah. Kan tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Yang keempat keadilan dan yang kelimanya ialah kiamat. Saya lupa tadi solat orang Syiah. Dia katakan bila mereka takbir, kita kan takbir ihram sekali. Allahu Akbar kan sekali. Tapi mereka takbir dia katakan sekurang-kurang 3 kali. Angkat tangan tu 3 kali. Lepas ni tengok siapa yang buat macam tu. Kan? Satu kan. Antara lain lagi yang letak tanah Karbala di tempat sujud itu memanglah kan. Dia katakan kalau kita dah habis solat, kita sudahi dengan salam lah. Kan, salam. Tapi mereka dengan cara tepuk peha. Mereka tepuk peha 3 kali. Itulah tanda mereka selesai solat. Kan? Tapi sebenarnya kalau dikaji-kaji itu ada persamaan dengan apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Memang ada banyak persamaan antara Syiah dengan Yahudi. Sebab itu ada yang sampai menyatakan Syiah itu adalah Yahudi yang bertopengkan Islam. Jadi jangan keliru kan. Sebab itu fatwa itu jelas. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apa lagi? Azan mereka pun lain kan. Lepas asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka akan tambah lagi. Asyhadu anna aliyan waliyullah. Kan? Lepas tu mereka tambah lagi asyhadu anna aliyan amirul mukminin. Barulah hayya solah, hayya falah. Kan? Tu. Hadis kan. Mereka memang tolak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanya berpegang pada hadis-hadis yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka sahaja. Sebab itu banyak hadis-hadis yang mereka tak nak terima. Antaranya hadis yang berkaitan dengan pernikahan mut'ah. Kan? Sebab itu mereka masih lagi mengamalkan nikah mut'ah. Sebenarnya nikah mut'ah itu sudah pun dibatalkan oleh Nabi sendiri. Tapi sebab ada hadis itu diriwayatkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, mereka tak nak pakai, maka sampai sekarang mereka masih lagi mengamalkan nikah mut'ah. Kan? Syahadah mereka, sebenarnya saya terlupa, syahadah mereka, kan? Kita kan syahadatain, maksudnya 2 kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kan? Tapi mereka
paling kurang ada 3. Kadang sampai 5 syahadah. Kan? 3 tu apa dia? Mereka akan tambah wa asyhadu anna aliyan waliyullah. Ataupun mereka sebut wa asyhadu anna aliyan amirul mukminin. Kan? 3. Yang keempat, mereka juga akan sebut tentang kesucian Fatimah Az-Zahra. Kan? Dan yang kelima, mereka akan melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Kan? Dan juga Hafsah dengan Aisyah. Ini mereka laknat. Sebenarnya dalam mereka melaknat ini bukan hanya dalam syahadah. Kan? Malah dalam doa mereka pun mereka sering mendoakan agar Allah Ta'ala melaknat Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Uthman. Dalam doa solat mereka. Kan? Kalau hari Karbala, tahu saya ceritalah. Kita hari Karbala, kita tak ada kan. Mana 10 Asyura tu, kita meraihkan hari Asyura sempena kejayaan Nabi Musa AS. Dan juga kisah Nabi Nuh yang bahteranya terdampar. Itu yang kita raikanlah. Dan kita meraihkan dengan cara kita berpuasa. Tapi mereka, hari Karbala itu dianggap sebagai satu perayaan besar, cuti umum. Dan upacara yang dilakukan adalah mencederakan diri. Bukan setakat tampar-tampar dada, tampar pipi, koyak baju, bukan setakat itu lagi. Mencederakan, melukakan sehingga berdarah. Kan ada satu video ditunjuk tu bukan lagi dengan pedang. Kan dengan machine gun. Dimasukkan peluru, dia letak kat sini muncungnya, dia bertembak. Tahu tembak kat sini, tembaklah kat tengah sini, kat jantung tu. Kan? Dia tembak kat sini. Sini masih hidup lah. Bukan setakat yang dewasa, malah kanak-kanak, baby pun buat. Ada gambar tu, satu video dia tunjuk baby tu. Yalah, baby rambut kan masih lagi nipis, halus kan. Ada setengahnya yang botak, di apa ni? Dia buat macam ni dekat kepala tu, biar luka kepalanya. Kan? Dan dianggap itu satu kemuliaan. Kan? Dia tetap, bila dia tetap ni macam tak ada apa-apa, mulalah ditoreh. Kan? Ada satu kes tu dia katakan bila dia buat macam tu, baby tadi akhirnya berlaku pendarahan, mati. Kan? Tapi mereka tak menyesal, mereka anggap itu satu kemuliaan. Kan? Bukan sekadar mereka menyambut hari Karbala sebagai hari berkabung. Malah mereka juga menyambut, saya tak ingat hari itu. Kan? Tapi 40 hari sesudah hari Asyura, 10 Muharram. Maknanya dia dalam bulan Safar. Kalau 10, 40 hari bermakna 20 Safar. Lebih kurang 20 Safar. Saya tak ingat hari itu. Tapi itu pun dianggap sebagai hari kebesaran mereka. Dan dianggap sebagai cuti umum. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Apa lagi? Perbezaan. Kita memuliakan para sahabat. Sebab Allah Ta'ala sendiri pun memuliakan para sahabat. Nabi sendiri pun memuliakan para sahabat. Tapi mereka mencela, kan, mengeji. Malah mereka melaknat sahabat. Termasuklah sahabat-sahabat besar. Sayyidina Abu Bakar dan juga Sayyidina Umar itu dianggap sebagai berhala Quraisy. Sedangkan mereka begitu mulia sekali di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ada kelebihan-kelebihan. Kan? Mereka juga mencela Muawiyah sebenarnya. Lepas itu yang memburukkan Muawiyah ni adalah sebenarnya kumpulan Syiah. Tapi yang peliknya, yang membunuh Sayyidina Umar, Abu Lu'lu'. Kan? Abu Lu'lu' yang membunuh Sayyidina Umar. Akhirnya mati, dihukum bunuh kan. Mereka menyanjung, memuji. Malah memberikan gelaran kepada Abu Lu'lu' yang telah berjaya membunuh Sayyidina Umar dengan gelaran Baba Syuja'. Baba Syuja'. Baba tu bapa lah. Syuja' tu yang sangat berani. Kan? Malah mereka buatkan tugu di Iran untuk memperingati keberanian Abu Lu'lu' yang telah membunuh Sayyidina Uthman kan. Sayyidina Umar kan. Banyak lagi lah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dalam risalah kecil ni, kalau ikut sini ada dinyatakan lebih kurang 22 perbezaan antara Ahli Sunnah dengan golongan Syiah ini. Dan macam yang saya katakan tadi, ada banyak persamaan-persamaan Syiah dengan Yahudi. Antaranya, yang saya ingatlah, kalau ikutnya ada berapa puluh, ada 20 lebih persamaan. Antaranya, kalau Yahudi, mereka mengubah Taurat. Kan? Tapi golongan Syiah ini mengubah
Al-Quran. Orang-orang Yahudi dahulu menuduh Maryam, kan? Menuduh Maryam. Kan? Tetapi orang-orang Syiah menuduh Aisyah radhiyallahu anha. Begitu juga dengan isteri Nabi yang lain-lain. Dan banyak lagi lah kalau nak dikaji tentang persamaan antara Syiah dengan Yahudi. Sebab itu Yahudi itu Syiah, Syiah itu Yahudi. Wallahu alam. Dan sebab itu kita kena berhati-hatilah sebab mereka cuba nak menyebarkan fahaman mereka. Sebab itu dahulu disebut kan di dalam khutbah yang kedua tentang fatwa kesesatan golongan Syiah ini supaya kita dapat mengambil iktibar dan kita lebih berhati-hatilah. Sebab mereka memang hari ini kebanyakannya mereka menyatakan sebagai golongan ahli bait. Kan ahli bait ini maksudnya merujuk kepada ahli keluarga Nabi. Tapi yang mereka masukkan bukan semua keluarga Nabi, daripada Sayyidina Ali dengan Fatimah dan juga anak cucu cicitnya lah. Dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin dan sebagainya. Wallahu a'lam. Jadi saya ingat itulah yang boleh dikongsikan, mudah-mudahan sebanyak memberikan manfaat kepada itu semua. Yang baik itu datang daripada Allah Ta'ala, yang salah itu merupakan kelemahan diri saya sendiri. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.